Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Baik, hari ini bersamaan dengan 5 Jamadil awal, 5 Jamadil akhir 1442 Hijriah, 18 Januari 2021, hari Isnin, hari yang baru untuk minggu yang baru. Apa khabar anda di rumah? Apa khabar adik kakak di rumah? Mengharapkan agar anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera insya-Allah. Apa khabar Jess? Khabar baik, guys. Alhamdulillah. Hari ini okey? Sihat walafiat. Sihat Hujung walafiat. minggu okey? Hujung minggu okey, guys. Tak ada masalah. Okey, itu yang kita nak. Biarpun dalam keadaan pandemik, kita kena sentiasa kreatif. Betul. Untuk sentiasa menceriakan diri sendiri. Dan pada hari ini, pastinya kami sentiasa membawakan informasi yang berkualiti untuk anda. Pertama, kita akan berbicara mengenai siap siaga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak menghadapi bencana. Juga kita akan bercerita. Sebab apa saya tanya okey ke tak? So hari ini kita nak bercerita juga mengenai pengurusan emosi semasa pandemik. Tetapi sebelum itu, macam biasa, kami akan bawakan perkembangan semasa kepada anda. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19. Jess akan mulakan untuk sekitar Malaysia. Sekitar Malaysia, pada 17 Januari semalam, Malaysia mencatatkan kes baru sebanyak 3,339 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 158,434 kes. Daripada jumlah baharu berkenaan, Selangor dilihat mencatatkan kes baharu tertinggi iaitu sebanyak 1,314 kes. Kes sembuh baharu pula adalah sebanyak 2,676 kes dan menjadikan jumlah kes kumulatif kes sembuh adalah sebanyak 120,051 kes. Dan juga 10 kluster baharu gas dilaporkan masing-masing satu di Johor, Melaka, Labuan dan Pahang. Manakala 2 kluster dilaporkan bagi setiap negeri Sabah, KL dan Selangor. Jumlah keseluruhan kes baharu dalam kluster-kluster tersebut adalah sebanyak 189 kes. Duka cita dimaklumkan juga 7 kematian termasuk 1 bukan warga negara yang dilaporkan semalam dan menjadikan jumlah kematian COVID-19 di Malaysia sebanyak 600 kematian. Jadi bagi pihak TVS kami ingin mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Itu untuk di sekitar Malaysia, Betul, Jess. Gas. Teruskan penjelasan perincian COVID di Sarawak, Gas. Baik, sebenarnya itu, Jess, saya kira bahawa kes kematian yang dicatatkan di keseluruhan Malaysia setakat ini adalah setiap hari berturut-turut semenjak 1 Januari 2021. Jadi banyak kali kami perlu pesan kepada anda sentiasa elakkan 3C, crowded places, confined spaces dan close conversation, dan amalkan 3W, wash, warn dan wear. Baik, untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak, Sarawak rekod 62 kes baharu COVID-19. Sarawak merekodkan 62 kes semalam, Jess, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan positif di Sarawak meningkat kepada 2,111 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata, daripada 62 kes berkenaan, 43 kes baharu dikesan di Sibu, diikuti Miri dengan 6 kes, Kuching 3 kes, manakala Julau, Meradong dan Beluru masing-masing 2 kes, juga Dalat, Bintulu, Kapit dan Belaga masing-masing 1 kes. Sebanyak 7 kluster COVID-19 adalah masih aktif di Sarawak. Antaranya ialah kluster Bukit Skubong di Sebauh, kluster Jelita di Miri, kluster Pasai di Sibu, kluster Keranji Tabuan di Kuching, kluster Bah Sayap di Miri, kluster Stutong di Kuching dan kluster Mador di Meradong. Ini pastinya membawa kepada perincian yang seterusnya, Jess, iaitu Sarawak laksanakan PKPB selama 14 hari bermula hari ini. Sarawak pada Sabtu lalu memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB selama 14 hari di seluruh bahagian kecuali bahagian Sibu yang kini sedang menjalani PKP sehingga 29 Januari 2021. PKPB ini akan berkuat kuasa hari ini sehingga 31 Januari 2021. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Embas, keputusan yang dibuat ini pastinya adalah usaha proaktif dalam mengekang penularan COVID-19 di Sarawak. Baik itu perkembangan mengenai COVID-19 baik di Malaysia dan di Sarawak secara khususnya. Mungkin perkembangan yang seterusnya daripada Jess? Baik, dalam kita berdepan dengan keadaan banjir ni, Gas. Betul. Berlakunya kejadian kebakaran tengah hari semalam di Kampung Hilir, Seri Aman, di mana telah memusnahkan 4 buah rumah dan menyebabkan 7 sekeluarga kehilangan tempat tinggal. Dan
Justru pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Seri Aman telah menyampaikan bantuan bekalan makanan asas kepada mangsa kebakaran berkenaan yang disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga Simoy Peri pada Ahad. Dan juga tak sangka ya guys ya, dalam kita menghadapi banjir sekarang ini masih juga ada berlakunya kejadian kebakaran. Betul. Dan itu sedikit sebanyak related dengan topik kita pada hari ini guys. Jadi guys boleh teruskan perincian berita yang seterusnya guys. Baik, sebelum kita nak masuk ke topik bersama dengan JBPM, untuk perkembangan yang seterusnya, anda perlu cakna bahawa taska tadika dalam kawasan PKPB dibenarkan untuk dibuka. Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak dibenarkan beroperasi. Namun Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kecuali Sibu, pembukaan taska dan tadika adalah tidak dibenarkan berikutan arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sibu. Tegas Datuk Fatimah lagi, kebenaran ini adalah sebagai sistem sokongan kepada barisan hadapan dan ibu bapa untuk menempatkan anak-anak mereka semasa bertugas atau keluar bekerja. Mengenai keluar ni Jess, kita sentiasa harapkan agar anda di rumah sentiasa mengingatkan diri dan keluarga, sekiranya tidak ada keperluan, jangan keluar. Tetapi sekiranya ada keperluan sekalipun, keluar, tetapi ikutlah SOP yang telah ditetapkan. Kita nak landaikanlah orang kata lekuk COVID-19 ini. Jangan jadikan penantian dan penemuan vaksin COVID-19 itu sebagai tiket untuk kita melekakan segala SOP ini. Okey? Betul, guys. Baik, itu saja perkembangan yang kami bawakan kepada anda di Sejahtera Asia pada hari ini. Terus kita masuk ke topik kita pada hari ini, Jess. Topik kita pada hari ini adalah siap siaga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak menghadapi bencana. Dan untuk mengupas lebih lanjut mengenai topik ini, kita bersama dengan Ketua Operasi Bomba dan Penyelamat Sarawak, Tuan Handri bin Adimansyah. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Selamat pagi, selamat datang. Terima kasih. Baik, untuk pengetahuan penonton, orang kata menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, tempoh monsun timur laut atau musim tengkujuh di Malaysia adalah sebenarnya bermula daripada bulan November yang lalu dan dijangka untuk berakhir pada Mac 2021. Manakala fenomena air pasang 2 kali sebulan semasa kejadian bulan penuh dan bulan baharu. Dan menurut pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak, Encik Ambun Dindang dalam siaran Sejahtera Asia pada Khamis lepas, fenomena King Tide dijangka untuk berlaku pada awal bulan Januari seperti yang berlaku baru-baru ini. Juga sekali lagi dijangka akan berlaku pada akhir bulan Januari ini nanti. Jadi, kesiapsiagaan kita diperlukan untuk berhadapan dengan fenomena sebegini. Jadi, sekali lagi kita bersama dengan Ketua Operasi Bomba dan Penyelamat Sarawak. Jadi, Tuan Handri, sebelum itu mewakili Sejahtera Asia, kami nak ucapkan syabas dahululah kepada pasukan JBPM Sarawak yang bukan sahaja saya kira berjaya menangani bencana banjir dalam norma baharu, tetapi juga orang kata giat dalam operasi mencari dan menyelamat SAR baru-baru ini sehingga berjaya pada Sabtu lalu, Jess. Alhamdulillah menemukan mayat mangsa lemas di timbunan daun di kawasan Kampung Tupong Kuching. Tapi Tuan Henry, itu mengenai banjir dan kita syukur bahawa ianya telah surut baru-baru ini. Namun seperti yang dimaklumkan oleh pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak, fenomena King Tide ini dijangka mungkin akan berlaku pada hujung bulan Januari ini nanti. Jadi kalau boleh dikongsikan apa antara persediaan yang telah dilakukan oleh pihak JBPM Sarawak dalam menghadapi bencana banjir di negeri ini. Baik. Terima kasih Saudara Gas, Saudara Jess. Dari segi persiapan dan persediaan di peringkat Jabatan Bomba, sebenarnya secara rutin pada setiap tahun Jabatan Bomba sentiasa melakukan persiapan bukan setakat dari segi di peringkat agensi kami sendiri. Bahkan kami juga memperluaskannya kepada komuniti dan sebagainya. Yang mana saya boleh kata Jabatan Bomba melalui kempen, melalui pendidikan, melalui kesedaran dan sebagainya, memohon dan juga kata orang minta orang ramai supaya kata orang mengambil peranan juga mereka di dalam hal ini. Sebab yang menjadi mangsa kepada banjir, kepada kejadian-kejadian malang ini adalah masyarakat kita. Jadi seharusnya bukan sahaja di peringkat agensi perlu bersiap sedia, tetapi di peringkat masyarakat pun juga perlu bersedia. Saya mengulas dari segi persiapan kami. Kita mempunyai lebih kurang personal 1,172 orang yang mana kita gerakkan di seluruh negeri Sarawak. Dan untuk makluman semua bahawa di Sarawak ni memandangkan kata orang geografinya luas, kawasan luas, kita telah bahagikan negeri kita ni kepada 3 zon. Yang mana zon Kuching, zon Sibu dan zon Miri. Yang mana inilah kata orang dia regional forward base kita. Sebab jika adalah kata orang tadi tidak efektif jika Kuching ni harus menggerakkan logistiknya ke bahagian Miri, ke bahagian Sibu. Jadi itu yang kami rancang di peringkat awal, bahawa kita akan rancang secara kata orang tadi in situ dulu di satu kawasan dan sekiranya kawasan tersebut tidak mampu untuk menangani, maka barulah
kita akan bantu dari segi luarannya daripada zon kucing ataupun zon miri sekiranya sibu terjejas dan sebagainya. Itu dia persiapan kita lah di peringkat agensi. Ya. Jadi tadi Tuan Handri ada berbicara mengenai kerjasama dengan komuniti. Mungkin kalau boleh diperhalusi ataupun diperjelaskan lagi mekanisme kerjasama itu macam mana Tuan? Okey, kita sebenarnya di negeri Sarawak ni yang bagusnya kerajaan negeri juga menyokong kepada program kata orang kesedaran untuk menghadapi bencana ni melalui CERT CR Community Emergency in kata rescue tu, dan juga kita ada juga kita kata melibatkan bomba community kita. Melalui bomba community bukan setakat mereka ini diajar bagaimana menangani kejadian kebakaran dan sebagainya, tetapi juga juga dilatih untuk menangani pengungsian kawasan, pengurusan masyarakat di situ sekiranya kawasan itu terjejas, bagaimana bomba komuniti boleh bantu masyarakat di situ dan bekerjasama dengan JKM, bekerjasama dengan APM, bekerjasama dengan agensi lain untuk membantu masyarakat ataupun penduduk yang terjejas ke kawasan ataupun kepada pusat pembinaan sementara. Jadi itu yang kita kata program bersama masyarakat, bomba bersama masyarakat ni. Bomba bersama masyarakat. Jadi setakat ini Cik Henry, anggota yang dikerahkan untuk pengurusan banjir ini adakah mencukupi ataupun ada beberapa anggota lagi tidak dibenarkan bercuti, maksudnya cuti dibekukan di situ? Pada masa ini, yes, cuti memang kita bekukan lah bagi menangani kata orang musim tengkujuh ni lah. Tapi dari segi kata orang apa nama tu tadi? Apa tadi Jess? Jumlah dia. Anggota ni. Jumlah ni seramai 1,000 lebih tadi tu. Buat sekarang ni memang mencukupi. Tetapi yang kita risau jika keadaan yang luar biasa berlaku, memang tak cukup. Sebab justru memang itu yang keluarnya arahan MKN 20 kan, penangani banjir dan sebagainya, yang mana penlibatan agensi-agensi lain diselaraskan oleh pejabat daerah, diselaraskan oleh pejabat bahagian, residen, diselaraskan oleh kerajaan negeri, perlu dimainkan dengan sewajarnya. Sebab kita adalah salah satu agensi di dalam penyelamatan. Jadi banyak lagi agensi penyelamatan sebenarnya. Jadi seharusnya agensi-agensi ini bekerjasama, diselaraskan oleh satu unit dan membantu sekiranya ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Setakat ini kalau ikutkan yang kata kejadian-kejadian biasa ni masih lagi mampu ditangani oleh pihak bomba. Jadi sebenarnya under control lah. Yes, under control. Biarpun dalam sekitar norma baharu tapi semuanya terkawal. Betul, Baik, betul. Tuan, perkembangan terkini. Kita nak tahu juga perkembangan terkini mengenai usaha JBPM Sarawak dalam menyediakan fasiliti pusat pemindahan sementara PPS Sarawak. Okey. Pertama sekali saya harus terangkan skop tugas kami. Yang mana pihak bomba ni berperanan memindahkan mangsa yang terjejas kesan banjir kepada kawasan yang selamat, yakni di mana pusat pemindahan sementara PPS yang telah ditetapkan oleh pejabat daerah, pejabat bahagian dan agensi yang berkaitan lah. Sebenarnya ada satu jawatankuasa yang menetapkan PPS ni. Jadi PPS ni seharusnya mestilah selamat daripada banjir dan sebagainya. Okey, itu pertama peranan bomba lah. Jadi dalam hal ini selain daripada memindahkan mangsa, sekiranya ada call ataupun panggilan-panggilan kebakaran dan sebagainya, sudah tentu memang tugas peranan bomba juga penting. Termasuklah macam kata saudara Gas tadi, mencari orang hilang yang hilang di Sungai Sarawak baru-baru ini. Kejadian serangan buaya di Kampung Meranik baru-baru ini. Semuanya itu adalah tanggungjawab dan tugas bomba. Apabila sampai saja panggilan itu pada kami, kita akan respon dengan sewajarnya. Itu salah satu peranan tadi, Gas. Jadi kita nak tahu, tadi salah satu peranan adalah memindahkan mangsa banjir. Jadi bagaimana pematuhan SOP dijalankan? Adakah mungkin dari segi, sebagai contoh, dalam satu bot hanya dibenarkan beberapa orang sahaja? Ada tanda letak dalam bot tu, mungkin di sini boleh duduk, sini biar kosong. Ya, betul. Dalam hal ini dah tentulah dalam kata pandemik COVID sekarang ni, pematuhan SOP amat penting supaya tak timbullah nanti esok-esok ada kluster bomba pula. Kluster banjir. Kluster banjir kan. Disebabkan untuk makluman semua memang kita ada memindahkan PUI yang kata orang tadi kawasan terjejas kepada itu. Tetapi bagaimana kita melakukannya adalah seperti kata saudara Jess tadi, melalui pematuhan COVID-19. Pertama sekali anggota kita diwajibkan menggunakan face mask atau pelitup muka 3 ply itu, 3 lapis tu. Itu wajib. Dan sekiranya kata orang basah, kita ada stok yang kita arahkan disimpan di jentera di kenderaan kita untuk digantikan. Jadi yang keduanya adalah melalui kerap basuh tangan. Itu dah wajib. Jadi apabila selesai saja operasi itu, kalau ada hand sanitizer, cuci. Kalau tak ada, Yasmin, selepas selesai itu pergi cuci tangan dengan sabun dan cara yang betul dan sebagainya. Yang ketiga tadi betul lah penjarakan tu tadi. Jadi dalam hal ni, walaupun kata penjarakan tu
yang mana tapi yang kita utamakan dua yang utama tadi. Sebab kadang-kadang apabila kita nak memindahkan ni, kita tak boleh selektif dalam memilih mangsa ataupun kerana kita hanya ada space untuk 4 orang, sedangkan ada 8 orang yang satu rumah, maka 4 orang dahulu. Jadi kadang-kadang bukan kita kata melanggar SOP, tetapi yang paling utama adalah pastikan semua orang memakai face mask. Dan selepas selesai pemindahan tu, semua orang cuci tangan dan sebagainya. Bahkan sebelum masuk PPS pun, pusat manasma tu mereka ni di scan, diambil suhu dan sebagainya, baru masuk masuk dan direkodkan. Mungkin Tuan Henry sendiri terlibat untuk menghantar mangsa ini ke PPS. Juga kalau boleh digambarkan kepada penonton Sejahtera Asia pada hari ini, bagaimana gambaran dalam PPS tu? Adakah penjarakan fizikal antara satu keluarga kepada satu keluarga yang lain juga dipraktikkan? Ya. Dari segi kata begitu, betul kata Saudara Gasnya, memang penjarakan tu memang diutamakan. Sebab itu kita boleh nampak bilangan PPS kita ni ada bertambah sedikit disebabkan ruang tu mestilah mematuhi SOP yang ditetapkan. So penjarakan tu dah memainkan peranan lah. Dan kini pun dari segi SOP-nya kita tak boleh lagi membuat masak makanan di tempat PPS. Makanan mestilah dalam keadaan bungkus dan pack food lah, diedarkan. Jadi itu adalah antara SOP. Kalau sebelum ini boleh, Tuan? Sebelum ni kita masak di tempat PPS berkenaan, yang mana JKM akan uruskan apa semua lah. Itu adalah perbezaan dalam sekarang. Persekitaran norma baharu ini. Sebelum kita berhenti berehat, nak tahu juga cabarannya. Orang ingat senang bahawa mereka menyelamat, memindahkan ke PPS dan sebagainya. Cabaran utama yang dialami oleh JPPM ini semasa norma baharu ini. Saya boleh kongsi. Dalam norma baru dan dalam keadaan musim banjir inilah, dalam keadaan norma baru ni dah tentulah kita mesti gunakan segala apa yang tadi yang telah pelitup muka dan sebagainya. Dalam masa sama juga bomba juga berhadapan dengan pemindahan PUI. PUI yang kata orang masih dalam siasatan adakah positif atau tidak. Jadi seperti yang tadi kata, kalaulah PUI ini positif, dah tentulah kontak rapatnya tadi, penyelamat yang terlibat tu dah tentu juga dikenakan kuarantin. Kalau dikenakan kuarantin bermakna kami akan kekurangan anggota dalam menangani isu-isu banjir dan sebagainya. Kedua, apabila mangsa dipindahkan daripada kawasan terjejas, mangsa ni memang menghadapi banjir lah, hujan dan sebagainya. Tetapi yang menyelamat juga tu sama menghadapi banjir, tu sama menghadapi cuaca yang buruk. Jadi kadang-kadang kita mengutamakan keselamatan orang lain, tapi sebenarnya kita juga mempertaruhkan nyawa anggota kita, pegawai kita dalam menyelamatkan mangsa-mangsa banjir ini. Memang agak mencabar ya sebenarnya menjalankan tugas dalam masa COVID-19 ni, Gas. Itu tadi kita ucapkan syabas kepada mereka, Jess, kerana mereka telah melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Selepas ini, banyak lagi kita nak tanya Tuan Henry. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia, semestinya bersama dengan saya, Jess dan Gas. Jadi kepada anda yang baru menonton, sekarang ini kami berbicara mengenai pengalaman berkenaan dengan banjir, Gas. Bersama dengan Encik Henry pada hari ini. Baik Encik Henry, selain daripada buaya, kita tahu buaya memang menjadi-jadi semasa musim banjir ini. Jadi apakah antara haiwan lain iaitu haiwan liar yang menjadi ancaman kepada komuniti? Okey, kita menerima lebih kurang 100 panggilan berkenaan dengan ular.
100 ular masuk panggilan. rumah, ular dekat kereta, ular dekat motosikal, ular dekat mana-mana lah. Maksudnya yang berada di kawasan kejiranan kita. 100 panggilan. 100 panggilan. Mengadu mengenai ular. Sepanjang kata musim Tengkujuh ini. Jadi yang mana kita telah merespon, menangkap ular berkenaan dan melepaskannya ke habitat asal lah, ataupun diserahkan kepada Sarawak Forestry untuk tindakan selanjutnya. Itulah orang kata selain daripada pasukan JBPM ini yang aktif membantu keselamatan semasa musim banjir, sang boyak ataupun si kurang hebatnya lah pun menonjolkan dirinya. Bukan boyak darat. Seram, bukan buaya darat, guys. Jadi Ini haiwan berbisa. Tuan, kalau tak silap saya lebih kurang 4 kes lah setakat ini mengenai sang buaya ini yang diterima oleh pihak JBPM. Jadi kita nak tahu jugalah apa langkah yang sepatutnya diambil oleh orang awam apabila menemui reptilia ini. Baik. Saya betulkan. Sebenarnya di peringkat bomba, rekod kita menunjukkan ada 6 panggilan berkenaan buaya. Lebih banyak lagi. Ya, 1 merupakan serangan buaya dan 5 lagi merupakan orang mengadu ternampak buaya di kawasan kediaman mereka. Berkenaan dengan langkah-langkah untuk kata buaya berkenaan, adalah amat penting kita tidak mengganggu mereka lah. Betul. Sebab buaya yang keluar ni mencari rezeki, mencari makan. Mencari makan. Yang mana dia kata orang tadi, pergi ke tempat-tempat yang memang kata boleh didatangi mereka. Sekarang ni musim banjir yang mana pas air meningkat. Betul. Jadi yang mana inilah yang menyebabkan buaya-buaya ni keluar dan kadang-kadang sampai ke kawasan kejiranan kita. Sampai di bawah rumah kita disebabkan air telah sampai ke situ. Dan di kawasan kita ni pula mungkin disebabkan oleh pengurusan sisa makanan kita dan sebagainya, menyebabkan menarik perhatian buaya-buaya ni. Justru saya menyarankan jugalah saudara Gas melalui kata medium ni, sama-sama kita jaga kebersihan. Jaga kebersihan, pastikan sampah tu dibuang dengan cepat kan, ataupun letak dalam kawasan yang tertutup dan sebagainya. Tempat yang kotor tu lagi menarik minat Ya, sebab reptilia ini kawasan ni sebenarnya. berbau kan. Kadang lebih-lebih lagi kalau bau yang mampu menarik perhatian buaya, reptilia, ular dan sebagainya. Bahayanya buaya ni tak nampak. Dia macam camouflage dalam air banjir itu. Jadi kalau apa kata mu anak-anak kita angkah je kaki setang dingap aja. Nak jadi sikit cerita. Jadi faktor kedatangan sang buaya ini Tuan Handri. Kalau selain daripada cuaca sejuk lah, okey, selain daripada faktor cuaca sejuk, adakah disebabkan juga oleh penurunan aktiviti air macam operasi perkapalan, feri dan nelayan, sebab sekarang ini tak boleh nak buat aktiviti air kan. Jadi adakah ini mendorong mereka secara semula jadi untuk datang ke daratan macam mana? Saya berpendapat yang begitu juga. Yang mana saya aktiviti-aktiviti dulunya kita ada aktiviti pembalakan, ada hanyutkan kayu balak dan sebagainya. Ada aktiviti feri penumpang dan sebagainya, ferry express. Tapi pada belakangan ini kita boleh nampak pengurangan kepada aktiviti tersebut. Dalam masa sama juga sebenarnya di peringkat kawalan buaya kan, kita tak boleh sewenang-wenangnya membunuh buaya ni sebab di kata haiwan yang terlindung dan sebagainya. Justru saya nampak itulah yang menjadi kata orang tadi, semakin meningkatnya populasi buaya, semakin kurangnya aktiviti manusia di ke sungai, menyebabkan mungkin pertemuan antara manusia dan buaya ni kan. Jadi itulah orang kata juga kita nak tanya, kalau sekiranya penduduk lah menemui buaya ini tahir sekali pasal buaya sebab ini bahaya juga sebenarnya masa banjir ni. Kalau mereka terjumpa buaya ini, adakah wajar untuk mereka memanggil penduduk-penduduk lain untuk menangkap buaya itu ataupun just monitor buaya tu dan hubungi pihak berkuasa, tunggu mereka pihak berkuasa datang? Saya nasihatkan untuk menghubungi pihak itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Yang terbaik adalah menghubungi buaya dan cuba menghindari daripada kawasan tersebutlah. Kita tak nak sebarang kejadian tak diingini berlaku lah. Terutama apabila kita tu kata berani coba. Betul. Apabila berani coba, tapi takut salah langkah, kita pula menjadi korban kepada ni. Betul. Jangan daripada kita ngembak tali, turun rasa hero lah. Yang penting, yang terbaik adalah kita hubungi pihak yang berkuasa, monitor dan tunggu untuk mereka datang. InsyaAllah semuanya selamat. Encik Henry, yang itu berkenaan dengan reptilia ganas. Tapi bagaimana pula dengan haiwan yang comel macam kucing dengan anjing ni? Adakah menjadi tanggungjawab pihak bomba juga untuk menyelamatkan mereka daripada mangsa banjir ni? Kita ni, tugas kita adalah menyelamatkan nyawa. Sekalipun haiwan, itu juga nyawa. Jadi apabila ada terima panggilan kucing, panggilan anjing, yang mana terbaru ni di Semarahan, anak anjing yang terkuruk ataupun kata orang terjatuh dalam lubang kan, kita gali dan kita keluarkan anak anjing ni. Itu juga adalah menjadi kata orang tanggungjawab kami apabila kami dipanggil untuk membantu dan menyelamatkan nyawa. Baik, apabila Jess menanyakan soalan mengenai menyelamatkan haiwan seperti anjing, kucing dan sebagainya, keutamaan tu Tuan Handri. Kalau banyak kes pada satu masa, macam mana pembahagian keutamaan itu dijalankan? Okey. Dah tentu keutamaan itu kita kena bantu manusia dulu sekiranya ada panggilan-panggilan kata yang terpaksa kita pilih. Betul. Tapi yang kita sekarang ni yang kita pilih adalah pertama sekali dah tentu kita utamakan manusia. Dan sekiranya
tak ada tu, barulah kita akan beralih kepada haiwan dan sebagainya. Yang mana ialah kata manusia ni yang sesama kita lah. Betul. Jadi itu adalah keutamaan yang diprioritikan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia peringkat negeri Sarawak. Baik, kalau boleh dikongsikan juga kepada penonton antara kawasan hotspot banjir di sekitar kawasan Kuching khususnya, dan apakah tindakan awal yang telah diambil oleh pihak JBPM ini untuk kawasan-kawasan ini, Tuan? Okey. Di Kuching sajalah. Di Kuching saja kita mengenal pasti 64 tempat. Di Kuching ni maksud saya di bahagian Kuching lah. Merangkumi Kuching, Baut dan Lunduk. Di Kuching saja kita ada 31 tempat yang kita dah kenal pasti. Antaranya yang semalam yang kita pergi bergotong royong pasca banjir adalah di Kampung Sinar Budi Lama, di Kampung Rantau Panjang dan juga di Sungai Tengah. Ini kawasan-kawasan yang kata orang hotspot untuk banjir. Berlakunya saja kata orang tadi king tide dan juga hujan yang lebat, kawasan-kawasan ini juga banjir. Dari segi persediaan bomba, dah tentulah seperti kata tadi, melalui bomba komuniti, melalui pendekatan kempen kepada masyarakat dan juga melalui balai-balai yang menjaga kawasan berkenaan. Kita wawarkan kepada mereka ambil langkah pencegahan dahulu. Betul. Kita kata kita rancang untuk mengelakkan kegagalan, tapi sebenarnya kita kadang gagal untuk merancang. Jadi kita minta kepada penduduk kampung yang memang dah tahu kampung dia terjejas untuk melakukan persiapan semaksimal yang mungkin, menjaga dokumen-dokumen penting dan juga kalau jika ada kata orang banjir, segera berpindah apabila diarahkan. Okey, apabila kita cakap mengenai dipindahkan ni, alang Tuan Henry kat sini macam-macam soalan kita tanya. Musim banjir saya pasti mereka di luar sana juga tertanya-tanya apa indikator ataupun keperluan mereka untuk diarahkan berpindah ke PPS. Adakah maksudnya kalau rumah dah acap kena air aja boleh terhubungi untuk pindah ke PPS, ataupun mungkin ada golongan warga emas di rumah yang kita takut kalau air dah masuk ke rumah mereka tak sempat untuk dipindahkan. Apa indikator ataupun penanda aras bahawa mereka ini perlu dipindahkan ke PPS? Di peringkat bomba agensi kami lah, kita ada SOP dan juga kita ada peraturan. Tapi untuk mangsa-mangsa penduduk kampung yang terjejas ni, sebenarnya secara rutinnya kawasan-kawasan ni memang secara normalnya memang banjir. Sepatutnya dah tahu dah nampak arus dan sebagainya. Tapi di peringkat bomba kalau kita hadir buat pemantauan dan kita nampak bukan setakat acap air lah, air yang naik disertai dengan arus hujan yang lebat dan kita nampak arus tu makin lama kata makin kuat, itu adalah petanda bahawa kawasan itu perlu dikosongkan dengan segera. Jadi melalui pengalaman kami yang selalu menangani isu-isu banjir ini, kita amat berharap masyarakat memberi kerjasama apabila diarahkan berpindah, segera berpindah. Betul. Sebab kadang-kadang apabila dia tak nak berpindah dan di saat-saat akhir baru dah memanggil pihak bomba atau agensi yang lain, sebenarnya pada masa itulah banyak panggilan akan masuk. Dan kita tahu harus kata orang utamakan yang dekat dulu dikeluarkan. Jadi mana-mana yang jauh tu bukan kata tak nak diutamakan, sebab panggilan tu bertindih-tindih sudah. Betul. Dan bantuan tu cabarannya tu nak pergi ke tempat mereka dan sebagainya tu mungkin mengambil masa. Baik tu. Dan kalau dilihat hari ini juga kalau dilihat keadaan semakin reda, hujan, namun adakah jumlah mangsa banjir juga semakin menurun atau bagaimana? Saya mendapat makluman daripada bilik gerakan kami tadi, setakat ini hanya 2 PPS saja baru yang dibuka. Yang lain-lain kebanyakan telah ditutup dan pihak-pihak penduduk kampung pun dah berpindah balik ke rumah masing-masing. Sekarang ni yang 2 PPS ada di Serian lah. Jadi bilangan tu dah berkurangan lah di PPS sekarang ni. Jadi macam-macam sebenarnya skop tugas JBPM ini, dan tugas kita pula sebagai komuniti ringankan tugas mereka supaya orang kata kita sentiasa mempunyai persediaan yang kukuh. Kalau kita terpaksa menghadapi sekali lagi bencana ini, kita dah tahu dah macam mana nak mengatasinya. Baik, akhir sekali Tuan Henry, apa nasihat Tuan kepada penonton di luar sana mengenai tindakan yang sewajarnya yang harus mereka ambil sekiranya rumah mereka dilanda banjir sementara menanti kedatangan bomba? Baik. Seperti yang saya maklumkan tadi, kita tidak merancang untuk gagal, tapi kadang-kadang kita gagal untuk merancang. So, jika tuan-tuan merupakan kawasan hotspot bagi kawasan banjir, pertama sekali persiapan itu amat penting. Pastikan tuan-tuan mempunyai bekalan yang boleh, kata orang tadi, diambil pada bila-bila masa. Bekalan pakaian, bekalan sedikit makanan, bekalan ubat-ubatan, kalau sekiranya tuan-tuan terlibat dengan penyakit dan sebagainya, untuk kata orang, kalau kita boleh grab dan kita boleh berpindah dengan segera. Bukan masanya apabila dia akan berpindah, masa itulah baru nak mengemas, barulah mencari. Jangan nak tergeh-hegeh kata orang. Mengemas. Ingat dulu nyelamat emas dulu. Barulah kata orang Syamil. Yang penting kita tahu kawasan kita terjejas. Yang penting persediaan.
itu. Kena sediakan payung sebelum Orang hujan. kata siap siaga. Betul. Jadi kepada Tuan Henry, terima kasih banyak-banyak kami Terima ucapkan kasih, kepada Encik Tuan Henry. kerana sudi berkongsi banyak info kepada kita di Sejahtera Asia dan penonton Sejahtera Asia pada hari ini. Selepas ini kita nak tahu macam mana caranya untuk kawal emosi, urus emosi semasa pandemik ini. Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kepada anda yang mungkin terlepas siaran kami sebelum ini, jangan risau. Anda boleh cari sahaja kami Sejahtera Asia di YouTube TVS. Baik, kalau tadi kita berbicara mengenai banjir, ialah dalam peristiwa norma baharu, dalam keadaan pandemik, pastinya ada di kalangan kita yang merasa stres dan sebagainya. Jadi, kali ini kita nak berbicara mengenai pengurusan emosi semasa pandemik ini. Sebab berdasarkan statistik Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS yang dijalankan pada tahun 2019, hampir setengah juta penduduk di Malaysia mengalami masalah kemurungan. Malah menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, kajian NHMS pada 2017 juga mendapati tingkah laku bunuh diri dalam kalangan remaja berusia antara 13 dan 17 tahun menunjukkan peningkatan trend bagi prevalent idea bunuh diri iaitu 10% berbanding 7.9% pada tahun 2012. Jadi bersama dengan kita untuk mengupas lebih mengenai pengurusan emosi dan kesihatan mental pada hari ini adalah sukarelawan Befrienders Kuching, Cik Atirah Ramli. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat pagi, selamat datang. Thank you. Terima kasih sudi datang di Sejahtera Asia, Cik Thank you for Atirah. having me. Sama-sama. welcome. Cik Tira, sebelum tu sudah berapa lama menjadi sukarelawan Befrienders ni? Befrienders, dia start in 3 years ago. So I time young training, I dah join dah. So it's like 3 years I think. 3 tahun dah ya? Wow, 3 tahun dah. Jadi cukup berpengalaman sebenarnya untuk menolong orang yang mungkin ada mengalami masalah kemurungan ni. Gas, sendiri kalau stres macam mana? Stres. Kalau stres makan jangan. Makan Kalau saya orang kata kalau ikut Islam, kalau kita marah ni kita kena duduk. Kalau masih lagi marah kita kena baring. Kalau masih lagi marah tak tahulah macam mana kan. Baik, ketika perlindungan kesihatan fizikal menjadi perhatian utama ketika musim pandemik ini, PBB juga ada memberi amaran Jess bahawa wabak COVID-19 juga boleh menyebabkan tekanan mental yang membabitkan sejumlah besar populasi penduduk dunia. Jadi Cik Atirah, terus kepada soalan utama lah bagaimana sebenarnya untuk menjaga kesihatan mental semasa tempoh pandemik COVID-19? Okay, jadi time pandemic ni yang you guys kita perasan orang semua dia coop up in dalam dia punya tempat resident. So boleh memang kalau kita lama juga dalam satu tempat memang susah. So antaranya yang kita boleh buat, kita kena reach out. Sometimes macam lagi-lagi yang case baru-baru student sebab dia memang alone and kebanyakan di Befrienders kita orang ambil statistik ramainya sebab bersendirian. Jadi ini yang membuatkan bahayanya kalau kita bersendirian boleh, tapi untuk masa yang terlalu lama it's very dangerous. So apa yang boleh kita sebagai orang yang kita boleh lakukan adalah untuk reach out, just macam biasa je, tanya dekat
dalam kita punya social media. Kita tanya, okey tak hari ni semua ni. And kalau macam student yang duduk seorang-seorang dekat dalam bilik, macam student yang dekat universiti yang terperangkap macam hari tu, kita sarankan mereka untuk membuat aktiviti. Sebab kalau dia rutin, ini ada sedikit bahaya lah juga. Kalau kita duduk dalam rutin, bangun tidur, tak ada kerja nak dibuat. So, Saya kira saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Cik Atira. Apabila kita setiap hari dalam benda satu yang sama. ruang yang sama, rutin yang sama, itu boleh menimbulkan kemurungan. Jadi mungkin kepada anda yang perasan kawan-kawan anda macam ni, jangan lupa untuk reach out mereka. Baik, mengawal emosi diri kita sendiri adalah sebenarnya cara kita juga untuk menyelamatkan diri daripada menyakiti orang lain. Pada pendapat Cik Atira, apakah sebenarnya kepentingan kita ni untuk mengawal emosi dan menjaga kesihatan mental? Dalam Befrienders, kita selalu cakap tak ada kesihatan fizikal dan kesihatan mental adalah selari. Jadi kalau you tak sihat dari segi fizikal, you tak sihat dari mental, dan dia saling bersama. Jadi kalau mental, biasa orang dia cakap dia pening, dia sakit kaki. Tapi kadang-kadang sebenarnya it's all mental. Mentally dia... Start with mental. Yeah. So kalau dia strong mentally, InsyaAllah dia strong physically. Jadi itu kita nak sarankan orang untuk it's okay kalau you murung, it's sebab benda ni dia takkan last long. You need to go out and then reach out and then itulah kita saling membantu. Tapi bagaimana nak mengenal pasti seseorang itu ada mengalami masalah depression ataupun stres? Apa ciri-ciri dia sebenarnya? Kalau for me, I tak berani nak macam dia ni ada. So kami di Befrienders kita kita bukan trend yang macam pergi university everything. Kita just as a volunteer. So for me, kalau I nampak dia macam ada lain-lain sikit hari ni, I tanya, okey ke? Sebab tu paling senang, kita tanya aje. Sebab orang ni kadang kalau kita tanya nanti kita bagi idea. It's not about that. So orang cakap kalau kita tanya ada rasa nak bunuh diri tak? Jangan tanya macam tu kan. Boleh, kita boleh. Boleh. Sebab kita bukan bagi dia idea. Kita boleh direct lah tanya macam tu. Just in case dia ada. Sebab kalau dia nak cakap kan, hari ni I ada rasa nak bunuh diri, dia cakap macam tu. So I guess untuk kita menerima that one, kalau antara Gas dengan Jess pernah dapat, macam mana kita nak react. So that's why kalau boleh, you tanya dulu. So dia rasa macam, kalau dia hesitate, kita nampak. Jadi it's interesting sebenarnya as a volunteer ni. Kita dengar. Pandai nampak lah simptom tu. Kalau Gas okey, ada macam simptom-simptom. Alhamdulillah ni nampak macam sehat. Selepas ini kita nak tahu lebih lanjut simptom-simptom orang yang mungkin ada suicidal thought ini. Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Baik, masih lagi kita bersama dengan sukarelawan Befrienders, iaitu di mana mereka adalah sukarelawan yang mengawal emosi, ya. Di mana kalau ada sesiapa yang stres ke, depression ke, boleh merujuk kepada mereka. Jadi kita bersama dengan Cik Atira sekarang ini. Cik Atira, apa antara perkhidmatan kaunseling yang diberikan? Mungkin dari segi fizikal ataupun online, sebab kita tahu kita berdepan dengan PKP ataupun COVID-19. Jadi tak bolehlah nak bersentuhan ataupun bersemuka. Jadi bagaimana dia punya perkhidmatan, bentuk perkhidmatan yang diberikan? Bentuk perkhidmatan Befrienders, kalau di Kuching kita ada call which is from 6:30 to 9:30 every day, dan email. And yang kita punya servis, kita tidak memberi counselling, kita memberi khidmat emotional support. So dan apa-apa yang dibincangkan dalam conversation tersebut semuanya private and confidential. So kami tak tahu siapa yang menelpon pun tak tahu siapa kami. Jadi untuk open up sangat senang sebab kami memang ditrain untuk tak
menghakimi apa-apa yang dipercakapkan dalam conversation tersebut. Jadi maksudnya mereka ini tidak akan bersemuka dengan ahli-ahli ataupun sukarelawan befrienders ini hanya melalui talian telefon. Kecuali kalau state lain, negeri lain, dia ada. Kadang-kadang dia pakai Skype, pakai WhatsApp. Jadi itu ada sedikit kita tahu personal, macam kita tahu nombor telefon, kita tahu muka. Ada juga yang bersemuka, tapi semuanya macam kita time kita angkat call tu kita macam buat dia kawan. Jadi bercakap mengenai kawan ni, maksudnya kalau ahli befrienders ataupun sukarelawan befrienders ini tidak memberikan perkhidmatan secara formal, itu kaunseling kepada mereka, pendekatan yang diambil oleh befrienders ni kepada mereka yang menghubungi befrienders. Kita bagi emotional support, macam kalau dia perlukan, sebab biasa orang yang call ni dia lonely. Jadi kita faham sebab dia nak cakap dengan orang tapi dia rasa macam nanti orang judge. Jadi ada sedikit ketakutan untuk bercakap kalau nak cakap dengan kawan-kawan, dengan family. Jadi kalau bila dia orang call, kita cakap macam kawan je lah. Macam okey tak hari ni, kenapa call semua. Sebab ada antara kita, Gas, lebih selesa bercakap dengan strangers daripada kawan sendiri. Sebab kita tak tahu macam mana nak bagi tahu dengan mereka, sama ada mereka faham ataupun tidak. Jadi dalam sibuk menjaga emosi seseorang, orang lain. Bagaimana anda sendiri menjaga emosi anda? Diri sendiri. Sebab itulah banyak panggilan diterima 6.30 sampai 9.30. Selalunya itu masa untuk rehat, Jess. Macam mana Cik Atira mengawal emosi diri sendiri? Jadi kalau awal-awal dulu memang ada nervous sikit untuk dapatkan semua tu. Tapi selepas tu dah lama-lama kita macam ni kawan. Jadi kita cakap macam dia macam kawan, jadi lama-lama and then kita juga ada sesi untuk kita lepas habis sesi kita akan reach out dengan kawan-kawan kita. So okey. Jadi rasa dia lebih ringan. Bagaimana pula dengan kes kalau orang kata diambil pendekatan jadi kawan dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kes kalau mereka over attach pula dengan sukarelawan befrienders ini sampai satu tahap mereka terlalu bergantung kepada Cik Atira. Sikit nak Cik Atira. Sikit nak Cik Atira. Itu juga menyumbang kepada permasalahan yang lain. Betul. Jadi setiap kali perbualan kita akan angkat call as if kita first time bercakap dengan dia. So dia tak rasa macam dia perlukan seseorang ni. Sebab kami semua sama je emotional support dan kami try untuk buat orang yang memanggil tu tak attach dengan orang yang dia selalu membuat panggilan. Kena pandai jaga batas lah. Jadi banyak sebenarnya konsep ataupun bentuk bunuh diri ini dan salah satunya adalah silent suicide, kaedah bunuh diri dengan cara yang tidak ketara seperti self-starvation atau sengaja tidak makan untuk beberapa hari dan sebagainya. Dan kalau kita lihat silent suicide ini semakin merisaukan, lebih-lebih lagi ianya sering berlaku di negara seperti Amerika Syarikat. Saya kira ini juga turut berlaku dalam komuniti kita dan kita seharusnya tidak boleh ambil mudah mengenai perkara ini. Pandangan Cik Atira mengenai silent suicide ini? Jadi silent suicide ni dia memang betul. Dia macam kita sakit, kita memang ada terminal illness, tapi kita tak nak ambil ubat. Kita tak nak buat apa-apa, kita dah, in a way, kita dah give up in our life. So that's why it's very dangerous. Sebab kita tak nampak, kadang-kadang kita bagi ubat, dia tak makan. Kita bagi dia treatment, sama juga macam mental illness. Ada ubat anxiety, depression semua, lepas tu kita minta dia untuk pergi counselling semua, dia tak pergi juga. So untuk sebab kenapa dia orang macam ni, so dia orang give up in their life. So as a befrienders and sebagai community, kita kena buang stigma ni. Kita buang stigma yang dia orang masih ada hope. So kita tak tahu bila masa dipanggil. Jadi kita whatever it is, just give mereka hope. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Betul, Cik Atira. Jadi apa nasihat anda kepada di luar sana sekiranya mempunyai kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang mengalami masalah depression ataupun self-esteem yang rendah dan sebagainya. Jadi apa yang perlu mereka lakukan ataupun apa yang tidak perlu dilakukan sebenarnya? Sebab kadang-kadang orang kata di luarannya nampak okey, nampak tenang, nampak orang kata macam Gas committed sekarang ni dengan nampak kerja. okey. Tapi tak tahu. Jangan doa. Nanti saya call je semalam malam. Kan? Jadi bagaimana kita nak tahu simptom yang dihadapi mereka dan apakah nasihat kepada mereka selepas kita mengetahui simptom-simptom suicidal thought terhadap mereka ini? Di suicidal thought ni, the way I see it, semua orang pernah ada. Either dia buat atau dia tak buat. Jadi lepas tu kita selalu tengok kenapa dia buat macam tu. Ada macam dia always ada benda yang mengganggu dia waktu dia kecil ke, waktu dia besar ke. So kita try untuk
kurangkan rasa dia ada rasa nak bunuh diri tu, suicidal thoughts. And untuk kita destigmatize isu ni sangat susah sebab selalu orang cakap nak bunuh diri sebab kurang iman semua tu. It's totally false, guys. So jadi untuk kita, just for me, Jangan judge lah. Jangan judge, kita bagi harapan, kita just listen. So kita selalu judge, that's why orang rasa macam macam mana Sebab dia kita nak tak tahu dia ada trauma yang sebelum ni yang kita tahu. Yeah. Jadi baik, Gas. Betul. It's okay to make mistakes. Jangan letakkan self expectation terlalu tinggi. Dan orang kata jangan sebarkan orang kata video-video bunuh diri ini di media sosial dan sebagainya. Sebab kita tahu kecanggihan media sosial sekarang. Sebab penyebaran video bunuh diri di media sosial ini juga boleh menyebabkan satu fenomena kita panggil sebagai copycat suicide yang boleh menjejaskan keluarga mangsa dan mungkin mereka yang mengalami masalah yang sama untuk cenderung bunuh diri juga. Jadi ingat, sentiasa jaga kawalan emosi sendiri dan jaga persekitaran anda. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Cik Atira perkongsian yang sangat berkualiti dan pastinya memberikan informasi kepada anda di rumah. Baik, kita jumpa lagi selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Belajarlah untuk rendah hati, rendahkan hatimu serendah-rendahnya sehingga tidak ada seorang pun yang boleh merendahkan. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TVS. Baiklah, terima kasih penonton-penonton Sejahtera Asia kerana setia sehingga ke akhir rancangan ini. Dan jadi guys, tadi kita dah berbincang lebih lanjut mengenai banjir. Betul. Kita ada Cik Henry tadi ya. Dan juga sukarelawan Befrienders iaitu Cik Atira. Jadi guys, apa yang Gas pelajari hari ini guys? Apa yang Gas peroleh hari ini? Baik, banyak sebenarnya perkongsian yang orang kata boleh dijadikan sebagai pengajaran pada hari ini. Kalau dari segi banjir tu Jess, orang kata kita kena sentiasa sediakan payung sebelum hujan. Sebab betul. apa? Sebab kita tak tahu bila mana bencana ini boleh berlaku. Jadi orang kata siap-siap, mungkin sediakan first aid kit, sediakan makanan lebih, makanan yang dalam tin kalau boleh disediakan di rumah untuk fenomena banjir ini. Dan orang kata sentiasa pantau juga aktiviti anak-anak. Sebab kita tahu macam Tuan Henry katakan tadi, masa banjir ini 6 laporan mengenai sang buaya, kes sang buaya, juga 100 panggilan. Saja kat Gas, ular pun ada. Jadi sentiasa pantau aktiviti anak-anak dan ingat jangan orang kata terlalu mementingkan kebendaan-kebendaan yang lain, materialistik dan sebagainya. Kita kena utamakan dokumen-dokumen penting. Lepas tu kita kena selamatkan barangan-barangan elektronik sebab kalau kena banjir risikonya adalah renjatan elektrik. Dan juga bercakap dari segi emosi tadi Gas. Kalau Gas ada problem boleh je kontak Jess ya tadi. Jadi Gas, hari tu Gas guest untuk Gaspirasi ya. Bercakap dengan guest Gaspirasi kita dah ada Joseph Kalang, Datuk Hajar Sabanun. Jadi episod kali ini Gas, siapa tetamu Gas hari ini? Baik, minggu ini, Rabu ini jam 9 malam secara langsung di TVS kita akan bersama dengan seorang usahawan. Kalau kita dah masuk ke dunia sukan dah, dunia hiburan dah, dunia keusahawanan ni minggu ni. Sebab apa? Menariknya kisah hidup beliau adalah beliau bermula dengan berniaga kecil-kecilan tepi jalan, menjual laksa dan sebagainya. Orang kata pernah ni bawa ni batang penyapu, kakak dekat depan sangkut jeruk, dia dekat belakang bawa jeruk dia cerita macam tu kan? daripada kampung Sungai Bedil sampai ke Pawadas, sampai diejek
di sekolah. Tapi siapa sangka sekarang ini Mums Laksa sudah mempunyai 6 cawangan di Kuching. Dan mereka juga ada bercadang untuk membuat franchise di kawasan-kawasan lain. Jadi itu adalah pengisian untuk Gaspirasi pada Rabu ini. Ingat sekali lagi mengupas topik tadi, pengurusan emosi, sentiasa jaga orang kata emosi kita, jangan terlalu letak tinggi sangat self expectation, and it's okay to not be okay. Orang kata It's normal sebenarnya. It's normal sebenarnya. Apa yang paling penting kita kena pandai cipta hobi baru supaya dapat keluar daripada rutin yang sama agar hidup kita lebih sejahtera macam Sejahtera Asia. Jadi jumpa lagi esok hari pastinya dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Ghazali Zawi dan Jessica John. Sampai di sini saja hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jumpa esok.